Hamzah, penceramah jemputan Wakil Kerja Jabatan Pembangunan Komuniti dan Kesehatan Bandar di Bandar Raya Kuala Lumpur, dan hadirin yang dihormati ke Hari Jabatan Pembangunan Komuniti dan Kesehatan Bandar bagi bulan Mac 2023. Dan untuk maklumat bersama, program pada hari itu kali ini diselaraskan oleh Unit Pengurusan Perumahan. Hadirin yang dihormati, bagi memohon keberkatan program kita pada pagi ini, dipersilakan Encik Saiful Azhar Ahmad untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, hanya padamu kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Bersama dengan program ceramah Ihya Ramadan Suri Jiwa pada pagi ini, kami mohon inayah dan taufik-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada bulan yang penuh dengan rahmat dan keberkatan ini, bukakanlah segala pintu kebaikan dan kebajikan buat kami sekalian, juga pintu keberkatan, kenikmatan, rezeki berlimpahan, kesihatan dan keselamatan. Kurniakanlah kami redha dan syurga-Mu, dan jauhkan kami dari kemurkaan dan neraka-Mu. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara kami. Kami mohon kepadamu agar Engkau berkatilah majlis ini dengan rahmat-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayah-Mu. Sesungguhnya pada pagi ini kami berkumpul kerana-Mu, ya Allah. Kami juga memohon perlindungan dari-Mu dari segala perkara yang boleh mencacatkan majlis kami, dan dari segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat ketaatan kepadamu. Hanya padamu kami menyerahkan segala urusan kami. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Ya akramal akramin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Encik Saiful Azhar atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Hadirin yang dihormati, sebelum kita ke acara utama Hari Jabatan JPKKB, Majlis Tanggap Takzim yang silakan Yang Berusaha Encik Ismail Sakrin, Pengarah Jabatan Pembangunan Komuniti dan Kesehatan Bandar JPKL, untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih saudara Azmi selaku pengacara majlis ke-Seperti Biasa. Terima kasih juga kepada saudara Saiful yang membacakan doa kita pada pagi ini. Yang berusaha Ustazah Dr. Rabiah Hamzah selaku penceramah yang kita datang khas pada pagi ini bagi sesi program Hari Jabatan ataupun bagi Jabatan Pembangunan Komuniti dan Kesejahteraan Bandar. So, pada kali ini kita buat acara ataupun program kita dalam suasana dalam keadaan Ramadan. So, kita pun pagi ini pun mengadakanlah sesi kuliah ataupun ceramah. So, ceramah pada kali ini bukan ceramah subuh, bukan kuliah zuhur, bukan kuliah maghrib ataupun isyak. So kita buat kuliah duha hari ini.
So janganlah ada pula yang tertidur-tidur waktu kuliah duha kita oleh ustazah pada pagi ini. So diharapkan semua segar dan juga ceria dalam walaupun berpuasa, sebab pahala dia memang majlis ilmu ni cukup besar. So kita harapkanlah pada majlis hari ini dapat beri manfaat pada semua yang hadir, khususnya pada pegawai dan juga kaki tangan jabatan yang hadir pada sesi kuliah ataupun ceramah kita pada hari ini. Sebab pada hari ini, pada bulan Mac ni, program hari department ataupun department day kita, hari jabatan kita tak boleh adakan di luar. Kalau tidak kita ramai yang hadir. Kecuali kita buat acara ni di Sogo, mungkin ramailah. Kita buat acara ni di dalam panggung bandaraya yang indah ni. Sebab saya pun tahu ada yang tak pernah masuk ke panggung bandaraya ni, itu kita adakan di panggung bandaraya ni. Biasa kita buat di auditorium di KL, di panggung perpustakaan dan sebagainya. So inilah panggung bandaraya yang biasanya diadakan acara-acara pentas, teater dan sebagainya. So hari ini kita mendengarlah sedikit ceramah ataupun tazkirah daripada Ustazah Dr. Robiah yang selalu kita nampak di kaca TV, tetapi hari ini kita nampak di depan mata. Dengarlah apa yang Ustazah akan sampaikan. Jika ada peluang, bolehlah bertanya soalan. Kita ada masa sehingga pukul 11. Ada 3 jam. Yang lama ni. So jangan tertidur-tidur. Saya cakap tadi ada 3 jam dalam ni. So harap bolehlah mendengar. Paling tidak pun kalau tidur pun dapat ikut pahala. Pahala menuntut ilmu di bulan Ramadan ni kan. So insyaAllah saya sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada pihak pengurus dia, perumahan dan juga pentadbiran yang dapat menyelaraskan program Hari Jabatan kali ketiga pada tahun ini. Dan tak lupa juga kepada berbahagia Ustazah Dr. Robiah yang dapat meluangkan masa, walaupun dah nampak Ustazah kata dah umur, tapi kita nampak masih lagi gagah, bersemangat untuk menyampaikan ilmu beliau kepada kita yang muda-muda ni. Saya pun perasanlah muda kan, sebab dia kalau baru masuk 60 lagi, belum masuk emas. So, yang lain tu masih lagi muda. So alhamdulillah semua dapat harap dapat mendengar. So saya bagi hak jabatan sekali lagi ucapkan ribuan terima kasih, banyak terima kasih kepada Ustazah kerana dapat meluangkan masa untuk menyampaikan sedikit ilmu kepada para pegawai dan juga kaki tangan jabatan pembangunan komuniti dan kesejahteraan bandar. So untuk mana-mana Ustazah, ini satu jabatan sahaja dan nama jabatan memang panjang. So kalau susah nak disebut, buatlah ringkasan dia JPKKB. Sebab kalau nak sebut nanti takut Ustazah pun tersasul. Sebab kita pun sendiri pun kadang-kadang tersasul, apalagi Ustazah yang pertama kali mendengar nama jabatan ni. So kita punya peserta ataupun audit pagi ni di Jabatan Pembangunan Komuniti Kesihatan Bandar Didikan sahaja, tidak melibatkan jabatan luar yang lain, sebab kita panggil khas untuk kaki tangan dan juga pegawai untuk mendengar pada pagi ni. So sekali saya ucapkan terima kasih, banyak terima kasih kepada siapa yang hadir secara fizikal di panggung ini dan juga yang hadir secara online di talian handphone masing-masing. Sebab kita buat secara dua, hybrid, satu secara fizikal di dalam panggung ni dan satu lagi kita juga membuat secara dalam talian ataupun online kepada kaki tangan yang tidak berkelapangan untuk hadir ke panggung ini. Sebab ramai, sebab kaki tangan kami di jabatan ini ramai Ustazah, ada 1,200 orang. Kalau tidak memang melimpah-limpah sampai ke Jalan Raja kalau datang 1,200 orang, tetapi yang datang ni alhamdulillah hampir penuh. Saya ucapkan terima kasih kepada semua. Itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Ismadi. Hadirin yang dihormati, untuk Hari Jabatan 9 bulan Ramadan yang mulia ini, Jabatan Pembangunan Komuniti dan Kesehatan Bandar membawa program ceramah dengan tajuk Terbau Wanginya Ramadan, khusus untuk orang kerja JPKKB yang tidak dapat turut serta di panggung bandaraya. Program ini turut disiarkan oleh MP Live JPKKB, seperti mana yang telah dimaklumkan oleh Tuan Pengarah kita tadi. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, kita bersama dengan yang berbahagia Ustazah Dr. Rabiah Hamzah, itu penceramah jemputan kita pada hari ini. Dengan segala hormat, dipersilakan.
Beliau merupakan berlulusan tertinggi PhD Dr. Falsafah di UKM Pahang Selangor, pemegang tauliah dari JAIS dan juga tauliah Jawi. Jawatan sekarang merupakan penceramah bebas, pakar motivasi dan kaunselor bertauliah Kementerian Pendidikan, dan juga merupakan seorang jurulatih beliau bertauliah peringkat antarabangsa. Yang hadirin yang dihormati, kita berikan tepukan kepada Dr. Rubiatul Hamzah. Silakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama kita panjatkan rasa syukur tertinggi-tingginya kehadrat ilahi dengan ungkapan alhamdulillah, kerana kita diberi kesempatan masih berada di atas bumi yang nanti akan disimpan di bawah bumi. Ini bermakna bahawa kita katakan ungkapan alhamdulillah merupakan hiasan bibir tak agung untuk menjadikan kita merasa bahawa kita adalah hamba Allah. Ucapan juga sangat penting dan utama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad menandakan tanda cinta kita kepada utusan teragung, manusia paling hebat yang pernah lahir di bumi, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ungkapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad merupakan satu ungkapan yang menjadi penyambung talian hayat jalur lebar kita dengan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, diucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur pengarah Jabatan Pembangunan Komuniti dan Kesejahteraan Bandar yang berbahagia Encik Asmadi bin Sakirin yang memberikan kesempatan dan kebenaran untuk saya berada di pentas ini. Juga tidak dilupakan yang berbahagia Timbalan Pengarah Kanan Encik Azman Mahlin, Ketua Penolong Pengarah Unit Pengurusan Perumahan Encik Muhammad Nur Azal bin Muhammad Syarif, Pegawai-pegawai Jabatan Pembangunan Komuniti dan Kesejahteraan Bandar yang dipilih Allah pada hari ini. Juga dengan tak lupa kepada pengacaranya, namanya tak tahu. Jadi antara pengacara berbakat. Pengalaman di pentas ini merupakan nostalgia buat saya. Ketika mengambil kursus drama, maka pentas ini pernah menjadi sebahagian daripada lantai kami membuat amali untuk persembahan drama. Ini sebagai kenangan masa lalu lah. Jadi apa khabar semua? Ada yang berpuasa, ada yang tidak berpuasa, atau tidak boleh berpuasa, betul? Jadi sekali lagi syukur alhamdulillah kita diberi kesempatan berada di bulan paling mulia, paling indah, paling besar, paling banyak maknanya. Siapa yang tidak mengambil ibrah kepada hadirnya bulan Ramadan ini merupakan satu kerugian besar. Kita ada bulan yang namanya Muharram, bulan yang menggambarkan kejayaan Nabi Musa di mana tenggelamnya Fir'aun pada 10 Muharram. Kita ada juga 10 Zulhijjah, kisah agung junjungan Nabi Ibrahim yang diperintah untuk menyembelih anaknya. Hebat bagaimanapun bulan-bulan yang dinyatakan tidak mampu untuk menyaingi kehebatan, kekuatan, keagungan dan kemuliaan ketika berada di bulan ini, sehingga diibaratkan oleh ulama bulan ini merupakan bulan agung sebagaimana agungnya Nabi Yusuf dengan 11 adik-beradiknya. Bulan ini juga agung sebagaimana agungnya matahari dengan bulan dan bintang-bintang. Kehebatan bulan ini juga diibaratkan bagaimana hebatnya Rasulullah di kalangan para sahabat. Untuk bagi tahu kepada kita bahawa kita berada di bulan paling hebat. Rindu pada bulan Ramadan 2 bulan yang lalu.
Sampai saja Rejab kita sudah mula menggamit rasa rindu untuk berjumpa Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkati kami di bulan Rejab. Sampaikan kami ke bulan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Bermakna dari bulan Rejab cinta sudah mula berputih, ingatan sudah mula mengaib, gambaran sudah mula terasa bahawa kehadiran bulan ini sudah dinantikan. Hadirnya sejak di bulan Rejab. Ini nak bagi tahu pada kita, adakah kita sudah mula rindu ketika itu? Atau kita anggap datangnya doa, ya Allah berkati kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami bulan Ramadan, itu hanya diungkap oleh pembaca doa, atau diungkap sekadar di bibir tanpa dipinjamkan ke hati, sehingga tidak tertampil dalam penampilan. Berlakunya bulan Rejab ada Isra Mi'raj. Surah Isra ayat 1, Maha suci Allah yang menjalankan hambanya. Ayat ini memberitahu kepada kita bahawa junjungan besar sudah diakui sebagai hambanya. Tapi kita belum tahu sudah diakui atau belum. Kalau kita ditanya siapa kita agak-agak, kita nak jawab apa? Kalau Tuhan ditanya, Tuhan siapa Tuhan? Who are you? Nak jawab apa? Hamba. Hamba siapa? Hamba Allah. Kata siapa? Kata Allah. Bila Allah cakap dengan Tuhan? Allah bercakap dengan Rasulullah, Maha suci Allah yang menjalankan hambanya. Ayat ini harus mengetuk kepala kita, junjungan besar diakui sebagai hamba. Kita baru mengaku-ngaku. Baru mengaku jadi hamba Allah, belum tentu diakui. Sebab itu terus berdoa, ya Allah Tuhan kami, sampaikan kami ke bulan Ramadan, ya Allah. Diberi kesempatan Isra Mi'raj, junjungan besar dibersihkan hatinya. Walaupun sudah terkenal sebagai seorang manusia paling jujur di tanah Arab ketika itu, tapi tetap dibedah hatinya. Bermakna ibrah yang kita nak angkat. Untuk berjumpa Allah tidak ada jalan pintas. Untuk berjumpa Allah, modal pertamanya memiliki hati yang bersih, sebersih-bersihnya. Untuk layak masuk Sya'ban, untuk layak masuk Ramadan, bulan Rejab kita diperingatkan, tolong bersihkan hatimu. Untuk bertemu Allah, hati kena bersih, jasadnya puasa ditampukan. Puasa perutnya lampau kosong kerana berpuasa. Tapi jika hatinya belum bersih, bermakna ibadah tertolak. Karena Allah kata, aku tak tengok muka kamu, tak tengok harta kamu, tak tengok pangkat kamu, tak tengok siapa kamu, tapi yang aku tengok adalah hati kamu. Maka kita mengharapkan yang sudah berada dalam dewan dan di luar dewan, yang sudah dipilih Allah untuk masuk Ramadan, harus sudah mampu untuk membersihkan hati sebersih-bersihnya. Saya berpuasa hanya kerana Allah. Saya sangat bersyukur kerana diberi kesempatan meninjau masuk, dijemput jadi tetamu Ramadan. Bukan bulan biasa, bulan yang paling Allah sayang, bulan yang paling Allah muliakan, bulan yang paling besar ampunan kepada calon-calon neraka. Ini kekuatan yang kita nak angkat. Sebab itu Allah kata, sepuasa adalah untukku, maka akulah yang akan membalasnya. Aku akan bagi balasan dan hadiah Ramadan kerana terlalu besarnya. Allah tidak menyatakan berapa. Solat seorang satu, solat jemaah 27 disebut jumlahnya, tapi Ramadan tidak disebut. Hadiahnya aku yang bagi, tak payah tanya dapat apa. Kalau segala ibadah digandakan 700,000, 70,000, bukan main-main. Bulan Ramadan bukan sekadar melepaskan dahaga
Sebab itu Nabi pesan di bulan ini akan ramai yang masuk, yang berpuasa, tetapi sayang yang dapat hanya lapar dan dahaga. Ambil lagi satu contoh ketika Rasulullah naik untuk ke mimbar. Rasulullah menyebut amin, amin dan amin. 3 kali amin, sehingga sahabat kata, apa amin yang kamu aminkan ya Rasulullah? Kami tak dengar apa-apa. Rasulullah kata apa? Aku mengaminkan doa dari Jibril, doa dari malaikat paling dicintai Allah. Bermakna doa itu sangat besar. Doa yang diaminkan oleh Rasulullah, amin yang sangat mahal. Apa amin yang pertama? Ya Muhammad, celakalah umatmu. Andai kata mereka masih punya ibu ayah yang sudah tua, ibu ayah yang perlu pembelaan dan penjagaan, tetapi mereka tidak sempat mengambil syurga dari hal itu. Mereka membiarkan ibu dan ayah dalam keadaan sengsara, maka hukumnya celaka bagi mereka. Celaka bermakna dunianya hilang, akhiratnya hilang. Satu daripada balasan paling cepat Allah sampaikan ke dunia adalah membiarkan orang tua. Durhaka dengan orang tua, tidak ambil berat tentang orang tua. Wahai semua lelaki, kunci syurga anda berada di kaki ibu anda. Wahai semua istri, tolong pastikan suami anda sayang dan jaga orang tuanya, kerana kunci syurga anda berada di tangan suami anda. Jika suami anda tidak dapat syurga dari ibunya, mana mungkin dia membekalkan syurga kepada anda sebagai istrinya. Sebab itu Jibril kata, celaka umatmu Muhammad. Itu amin yang pertama. Amin yang kedua, ini ada kaitan langsung dengan bulan ini. Celakalah umatmu ya Muhammad. Andai kata sampai Ramadan dan mereka masuk, diterima Allah menjadi tetamu Ramadan, tetapi tidak menambah apa-apa kebaikan, tidak mendapat apa-apa kekuatan dan kebaikan yang Allah simpankan di bulan Ramadan, yang tidak dapat ampunan di bulan Ramadan dan keluar di luar bulan Ramadan dalam keadaan tidak terampun. Ini yang kita nak angkat hari ini. Sudahkah aku mengubah perasaan aku? Sudahkah aku mengubah pikiran aku? Sudahkah aku menambah amalan aku? Sudahkah aku meninggalkan segala kesalahan dan maksiat? Sudahkah aku rasa kenal dan dekat dengan Allah? Karena Ramadan bulan yang paling dicintai Allah, yang paling luas ampunannya kepada semua calon-calon neraka. Siapa agaknya calon neraka? Siapa di sini agaknya jadi calon syurga? Ada? Ada ke tak ada? Ada. Bunga-bunga aku. Ini semua calon syurga, betul tak? Setengah, ini semua. Bulan Ramadan bukan untuk mana-mana warak-waraknya. Bulan Ramadan bulan memanggil semua yang ada masuk ke dataran yang jauh lebih besar dari dataran Merdeka depan padang kita. Dipanggil semua bapak maksiat, mak maksiat. Kerana bulan ini bulan Allah bagi tawaran istimewa. Aku ampun semua walaupun dosa kamu seluas lautan, sebanyak buih-buih di lautan. Dipanggil semua. Jangan kata yang ustaz gaya lebam dahi, gaya solat banyak, yang jubah banyak, yang janggut panjang, yang untuk Ramadan. For every one of us,
Semua kita, walaupun bapak maksiat sudah kita lakukan, bila berjumpa taubat di bulan ini, Anda, kita akan diampun. Kerana lebar luasnya ampunan Allah sehingga ditutup pintu neraka, ya Allah. Maka ibrahnya untuk orang yang disentuh hatinya. Tolong angkat doa sebanyak-banyaknya, menangis sebanyak-banyaknya, ya Allah, tutupkan pintu neraka itu. Bukan sekadar di bulan ini, tapi di bila-bila masa untuk aku, keluargaku, keturunanku dan bangsaku, ya Allah. Jabatanku, ya Allah. Itu kalau dia sebagai mentah pengarah. Mohon semua ahli yang datang ini diampun Allah. Besar peranan sebagai bos. Kalau dia membiarkan tak payah datang, tak apa, suka hati lah. Dia nanti jawab dengan Allah, kenapa kamu tak ajak mereka bersama? Kerana majlis ini majlis ilmu. Wajib ini kekuatan. Bersamanya pun solat sunat yang anda lakukan puluh juta rakaat. Majlis ilmu mengatasi segala-galanya. Maka sekali lagi, jangan sampai ada yang nanti masuk Ramadan tak jumpa namanya ampunan. Ini yang paling kita takut. Sebab itu kita ambil cara. Syakban sudah berlalu. Semua kita berjumpa 15 Syakban. Setuju? Apa kita buat 15 Syakban? Paling sikit baca Yasin. Berapa kali? 3 kali. Satu untuk apa? Minta panjang umur. Puan-tuan nak berapa panjang? Kita minta panjang umur, tapi pernah tak kita menyatakan kita nak sampai bila? Ada tak? Kalau kita minta jawatan, bos saya nak naik pangkat, kamu nak jadi jawatan apa? Betul tidak? Bos akan tanya kan? Bila bos saya nak naik pangkat ni? Daripada timbalan, bila dah lompat pengarah? Kita tahu kita nak naik mana, betul? Tapi kenapa Syakban kita minta Yasin? Pakai Yasin, hati Al-Quran. Apa penyakit sembuh dengan bacaan Yasin? Apa doa terangkat dengan bacaan Yasin? Apa kekuatan pun akan terangkat kalau anda mohon dengan surah Yasin. Kita minta panjang umur kita, tapi tak minta berapa lama. Cik Asmadi minta lah panjang umur kemarin. Minta berapa? Boleh kita kongsi sikit? Rahsia. Jangan main-main. Kita nak minta kaya, ya Allah. Kalau boleh saya nak ada ini, okey lah. Nak yang tu je. Tapi sampai panjang umur, kita lupa kita nak minta berapa. Akhirnya kita tak ada matlamat, kita tak ada impian, kita tak ada vision, kita tak ada mission. Because we don't know how far, we don't know how long, we don't know how the situation like. Betul? Ada tak orang mengembara tak ada tahu tempat tak tuju? Saya nak pergi berjalan, pergi mana tak tahu lah. Ada tak? Ada tak? Nak naik pangkat jangan disebut nak pangkat jawatan apa, betul? Tuan bila nak bagi saya naik pangkat, kamu nak jadi apa? Apa lah? Ada tak tegak-tegak? Tak ada dah. Syakban sudah berlalu. Kita diperkenalkan dengan Syakban setelah berjumpa namanya Isra Mi'raj menghadap Allah. Dibersihkan hatinya, dilakukan proses paling mudah. Umi ambil sikit saja petikan. Melompat alam langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, langit 6. Tak tahu siapa yang jaga, itu tak penting. Ustaz cakap nanti. Betul? Tapi langit 6 Umi nak angkat. Nabi berjumpa dengan Nabi Musa di langit yang ke-6. Nabi Musa ketika nak ditinggalkan untuk junjungan naik ke langit ke-7. Minta maaf lah,
ceramahnya sekejap ke depan, sekejap ke belakang. Boleh ke? Maaf, jadi orang tua lah katakan. Di langit ke-6, ketika Musa melihat junjungan besar kita berangkat ke langit ke-7, berjumpa Nabi Ibrahim. Nabi Musa menangis. Nabi-nabi lain kata selamat jalan, selamat jalan, selamat jalan, selamat jalan. Daripada Nabi Adam di langit pertama. Tapi sampai ke Nabi Musa, Jibril tanya, kenapa kamu menangis? Aku menangis kerana orang paling muda ini dijemput langsung berjumpa Allah. Tak ada nabi-nabi lain dijemput langsung berjumpa. Ini membuktikan bahawa tidak ada yang paling agung selaku manusia. Yang paling dicintai Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka rugilah kita kalau tidak tercatat rasa cinta, rasa rindu kita kepada junjungan. Aku juga menangis, kata Musa, kerana dia Nabi terakhir, Nabi yang paling pendek umurnya, punya umat paling kecil dan paling pendek umurnya. Tetapi nanti umatnya lah yang paling ramai masuk ke syurga dibandingkan dengan umat aku yang panjang umurnya, tapi yang masuk ke syurganya sikit. Ini yang aku sedih. Abu Ibrah kita nak angkat dari dialog kecil ini. Nabi Musa sudah meramalkan umat Muhammad adalah umat paling ramai masuk ke syurga. Ibrah kekuatan yang kita nak angkat, ya Allah, hari masuk ke dalam doa. Masukkan aku, ya Allah, sebagai salah seorang dari umat Muhammad yang dijemput masuk bersamanya ke syurga, sebagaimana yang diramalkan oleh Nabi Musa, ya Allah. Sebab itu ketika di 10 Syakban kita diberi kesempatan paling hebat. Pertama, diberi ampunan. Apa maknanya ampunan? Ampunan bermakna dibersihkan dari segala dosa dengan syarat kamu tidak memutuskan silaturahmi, tidak memutuskan hubungan kekeluargaan, persahabatan, kerabat, tidak bermusuh dengan siapa-siapa, tidak memusuhi siapa-siapa. Kamu yang memaafkan semua orang dan memberi maaf kepada semua orang. Selagi kamu belum mampu memberi maaf dan minta maaf, dia yang salah, dia yang minta, kan kita. Baru kita minta. Wah, sombong. I can forgive, I cannot forget. You know that? Sombong. Jika ini ada di dalam kepala kita, hati kita, perasaan kita, ampun, Allah tak terima ampunan. Tapi ampun pada malam 15 Syakban, walaupun dia sinnya 3 kali. Semak balik. Masih ada ke tidak di hati rasa tidak senang dengan orang? Mata yang sengit-sengit tengok orang. Yang mana dia tu? Wah, bibir jadi jari. Sombong sangat. Yang mana bosnya tu? Wah, tunjuk bos pakai bibir. Gila. Betul? Ni kan macam marah bos. Bos mana boleh marah kan? Tidak, gajinya tak halal. Mudah-mudahan dia bos. Saya nak cek sebab dia ingat saya tu saja. Kalau ada mati dapat doa. Pasti dia mati anak. Okey, terima kasih. Kontrak. Siapa yang masih simpan sedikit dendam walau sebesar darah,
Sebesar zarah itu bermakna 1 biji beras dipecah 1000. Boleh bayang 1 zarah itu berapa banyak? Dosa kamu akan dibalas walaupun sebesar zarah. Jeling orang je. Itu kebenceramannya. Allah. Tak ada orang muda kan berpanggil orang tua. Dosa lah. Betul? Jeling je dosa. Contoh. Sebesar zarah Allah balas. Begitu juga baiknya sebesar zarah juga akan dibalas. Oleh itu semak balik menjalani Ramadan ada lagi 10-20 hari. Mampu atau tidak kita berjumpa dengan namanya keampunan yang Allah lambahkan di bulan ini. Ampunan sebesar-besar yang tidak pernah Allah bentangkan di bulan-bulan lain. Pertama, kamu memaafkan. Kedua, kamu menerima maaf. Kamu mohon maaf dan kamu terima maaf. Walau sebesar mana pun. Saya tak maafkan dia karena dia ambil suami saya. Besar tak dosa? Besar ke tidak? Saya tak boleh tengok muka dia macam muka ex-boyfriend saya. Dia menyampah. Hati-hati dah. Sekalipun dia merampas suami anda, itu takdirnya dari Allah. Bukan suruh buat, tapi nak bagi ibarat. Ada benda yang kita boleh tahan, ada benda yang kita tak boleh tahan. Sebab itu namanya takdir dong. Betul? Tidak akan terjadi apa-apa tanpa izin Allah. So what? Whatever happened to you is already noted by Allah. Sudah dicatat dalam lauh mahfuz. Kitab rahsia yang malaikat pun tak tahu apa isinya. Maka jalanilah apa yang anda temui ini sebagai takdir yang sudah dibentangkan untuk kita. Sebab itu siapa yang tanya pasal apa aku jadi gini, pasal apa itu, pasal apa gini, bermakna kamu bergaduh dengan Allah. Bila nampak kita juga bergaduh. Kalau saya tanya, saya tak tahu nama orang lain Cik Asmadi. Saya tahu nama Tuhan saja. Ada nama bukan tapi tak tahu orang. Ini tahu nama, tahu orangnya. Memang di masa esok bertanggungjawab. Takkan tak kenal saya. Allah. Betul? Tak tahu saya nak minta dari dia, tu dia nak minta dari saya. Jangan sombong. Betul? Syafaat itu datang dari siapa-siapa yang kamu pernah rasa baik kepadanya. Kamu pernah buat baik kepada kamu berdaya, dapat syafaatnya, dapat doanya. Kalau saya tanya Cik Asmadi satu soal, kalau kereta Cik Asmadi hilang, apa perasaan? Ini je lah, tak payah tunggu lama-lama dah tua. Sedih. Kereta banyak kot tapi pakai satu je. Okey, rasanya sedih, betul? Apa sebab sedih? Tak boleh bayar tak boleh lagi ke? Atau apa sebab sedih? Dah biasa pakai. Kata kita sedih lah. Betul? Kalau kereta Umi hilang, Cik Asmadi rasa sedih tak? Yang hilang kereta Umi. Jawab dia masa sikit ni. Betul sedih? Atau sedih di sini? Simpati? Iya. Apa sebab simpati? Tidak lagi sedih. Jawab cepat. Ini simple question. No, pengarah. Dosa lagi berambut banyak. Apa sebab? Siapa orang tua tak ada kenderaan dah lah kecil. Betul?
Apa sebab kereta sendiri hilang sedih, kereta orang lain hilang simpati? Siapa tahu jawab? Cepu mas RM10. Ada RM10. Air buat maaf, buat tak dapat. Betul? Kita akan rasa sedih kerana kita rasa masak. Nak cari duit lain, bukan nak sedekah. Akhirnya kedekut setengah nyawa. Semalam pengalaman paling memerancakan. Sebuah gerai seorang lelaki Islam beli buah mangga 2 kilo. Dia pilih, kurang 2 gram. Dia suruh pilih, tak boleh ni besar ni. Bukan, lebih 2 gram. Dia nak cukup ngam-ngam. Betul? Tukar, tak cukup juga. Tak boleh juga jadi 2 kg. Dia kata apa? Ambil yang kecil-kecil, buah-buah lain pun tak apa. Ya kari. Saya kata banyak benar kelebih. 2 gram buah, ya Allah. Ini bulan Ramadan. 2 gram tu banyak lah. Sebelah mangga tu. Kalau boleh dia nak belah mangga tu. Punya tanda bagi lebih. Punya sedih saya tengok. Bagi je lah. Kalau nak bayar, saya je bayar. Contoh. Belum jumpa namanya pemurah walaupun sudah berada. Hari ke-9 bulan Ramadan. Kalau kamu tidak pemurah di bulan ini, di bulan mana lagi mahu pemurah? Ada pintu syurga yang namanya pintu sedekah. Kalau bulan ini anda tak khusyuk solat, bulan mana lagi anda nak khusyuk solat? Kalau bulan ini anda tak mampu untuk solat, menambah solat sunat, di bulan mana lagi ada? Siapa yang tidak menjaga solatnya yang wajib dan yang sunat di bulan ini, di bulan mana lagi nak jadi baik? Tak ada bulan lain. Ibarat ulama kata, kalau kamu sudah solat depan Kaabah, solat depan Kaabah tak boleh lagi khusyuk. Nak solat depan siapa lagi baru khusyuk? Upgrade nilai solat anda. Be on time. Jangan ada skip-skip. Jangan ada lompong-lompong. Tak apa, sebab ini bulan penambahan. Bulan investment paling besar. Untuk berasa namanya pintu hayyan, yang namanya pintu rayyan, yang namanya pintu puasa, pintu sedekah, pintu Allahu Akbar. 8 pintu disediakan. Sebab itu sekali lagi, Ramadan bukan untuk diraya-rayakan dengan lampu lelak-lelak, makan habis-habis. Dari pagi sampai petang fikir aku nanti nak pergi pasar malam mana nak beli apa. Rojak ke pecah ke gaduh kau. Kerana kita rata-rata jadi hamba Ramadan, bukan jadi hamba Allah. Sebab itu Allah bagi perintah 183 Al-Baqarah, wahai orang-orang yang beriman. Apa kaitannya dengan hidup kita? Jibril datang jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, tolong cerita ke aku apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Untuk jadi orang beriman, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam, sampai akhir hayat. Saya dibagi 1 jam. Jadi timernya kena bagi tahu ya. Sebab tuan berada di pejabat. Yang curi masa pejabat. Betul? Boleh kau terlebih sikit? Minta maaf je lah. Kekuatannya nak dibangun. Wahai orang-orang yang beriman. Kita masuk dah? Kita masuk dah? Oh, masuk. Yakin. Nak tuduh kita ngapa? Awak seorang yang beriman? Untuk beriman dia mesti jadi orang apa dulu? Orang Islam. Okey. Umi nak tanya, siapa ingat tarikh dia mengucap 2 kalimah syahadah?
Siapa ingat tarikh dia mula mengucapkan 2 kalimah syahadah? Kenapa tak ada yang jawab? Siapa ingat hari lahir? Semua ingat. Antara lahir dengan syahadah mana dulu? Syahadah dulu bila? Alastu birabbikum berada di alam ruh. Anda disimpan ke dalam rahim yang tidak tahu apa-apa, dan akhirnya Anda dikeluarkan ke bumi dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Maknanya sekali lagi, kalau itu yang diungkapkan sebagai 2 kalimah syahadah, maka itu adalah tidak tepat. Kerana alastu birabbikum adalah pertanyaan Allah, bukankah aku ini hak Tuhanmu? Kita jawab iya. Tetapi setelah kamu jadi manusia, diizinkan keluar dari rahim ibu, dibesarkan sampai kamu boleh mendengar, boleh melihat, dan boleh faham, kita tidak mengulang lagi sumpah teragung ini sehingga kita mati. Inilah kelemahan pertama kita. Kerana ikrarnya tidak selesai dalam jasad, tidak selesai dalam jiwa, tidak selesai dalam penampilan. Kalau saya tanya, apa sebab Tuhan puasa, Tuhan? Anda lihat tak payah pusing-pusing. Anda nak masuk syurga dulu sebab tu duduk depan kan? Allah perintahkan. Bila Allah perintahkan? Pada siapa Allah perintahkan? Ayat apa yang menyatakan Allah perintahkan? Surah Al-Baqarah. Boleh nampak? Kita kata kita solat, kita puasa kerana Allah. Tetapi kita tak tahu dan tak ingat apa kontrak yang kita buat dengan Allah. Nak jadi warga negara, apa tandanya? Kita perlu ada kad pengenalan, betul? Apa entry point kita nak jadi hamba Allah? Solat. Kalau solat yang dijadikan ungkapan, dijadikan syarat, maka rukun Islam jadi 4. Dia tidak jadi 5. Kau Islam berapa? 5. Kan jelas? Nampak peraturan? Allah suruh kita solat setelah kita angkat ikrar terbesar ini. Yang Anda sudah lupa semua bila ikrarnya dilakukan. Sehingga akhirnya terhoyong-hayang tanpa pegangan. Akhirnya keyakinan tidak tumbuh. Ada ilmu dan kekuatan, tapi tak ada keyakinan. Akhirnya siangnya jujur, malam bengkok, petangnya jujur, paginya bengkok. Akhirnya kita paling sulit untuk jujur. Siapa paling jujur di sini? Siapa tak pernah bohong di sini? Mana-mana boleh mengaku. Semua orang tak boleh pernah bohong. Betul? Apa sebab agama? Kerana keyakinan sebagai hamba Allah tidak tumbuh masuk dalam urat saraf. Siapa ajar di sini anaknya 2 kalimah syahadah? Inilah yang menyebabkan faktor pertama mengapa orang Islam itu pelusuk. Dia hidup sebagai orang Islam tapi tidak bersumpah jadi hamba Allah. Dan sangat ramai di umur kita ini yang sudah lupa 2 kalimah syahadah. Anak kampus, anak hafiz, imam masjid, muslimah, tua muslimah, semua sudah lupa ni. Anak-anak yang nak masuk ke SPM buat solat hajat di masjid, dijemput untuk membahari 2 kalimah syahadah, tak mampu. Dan di sini juga saya percaya ramai yang sudah lupa, ingat lupa apa itu 2 kalimah syahadah.
membaharui. Ada nak volunteer, mana pengusi tadi, pengacara majlis tadi. Boleh kita pimpin untuk membaharui 2 kalimah syahadah kita? Ustaz ke? Ada ustaz ke, imam ke, siapa? Yang baca doa tadi kan? Silakan. Kerana tidak ada yang jawab apa tarikh yang kamu mengucap 2 kalimah syahadah. Bermakna kita tak tahu bila jadi hamba Allah. Silakan ustaz. Terima kasih banyak. Sama-sama angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat tangannya tinggi-tinggi supaya Allah terima. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi. Aku naik saksi tiada Tuhan selain Allah. Yang disembah. Ya, aku tak saksi. Aku naik saksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad pesuruh Allah. Aku naik saksi. Terima kasih banyak. Jika anda selepas ini ditanya Allah, bila kamu membaharui 2 kalimah syahadah kamu, inilah harinya. 2 kalimah syahadah merupakan sumpah terbesar di dunia. Sumpah yang menentukan kita layak jadi hamba Allah atau tidak. Walaupun sudah solat 40 tahun, ibadah 40 nuri, tanpa syahadah, tanpa paham dengan keyakinan bersyahadah, ibadah tertolak. Sumpah teragung dan terbesar ini pertama disaksikan oleh Allah. Tadi yang pimpin disaksikan oleh Allah. Yang ramai-ramai tadi semua kita jadi saksi antara kita. Nak jadi dia sudah bersyahadah, saya pun sudah bersyahadah. Kami bersyahadah di hari yang sama. Kami mendaftar diri semula jadi hamba Allah sebab dah lama sangat tak buat. Kalau ada pembacaan dalam solat, itu ada bacaan dalam solat, bukan rukun Islam yang pertama yang Allah mahu. Orang bukan Islam yang pertama dikata musuh Allah, mengucap 2 kalimah syahadah, dia otomatis jadi pengikut Rasulullah, otomatis jadi hamba Allah. Orang bukan Islam mengucap 2 kalimah syahadah dan tak layak masuk syurga, diterima masuk ke syurga. Orang bukan Islam yang sudah buat dosa dari tahun 1 sampai tahun 50, masuk Islam tahun 50, apa terjadi dengan dosa-dosanya? Terhapus. Besar ke kecil peranan 2 kalimah syahadah? Penting ke tidak 2 kalimah syahadah? Inilah roh, inilah jasad, inilah kekuatan. Sebab itu aku puasa, kerana aku sudah bersumpah menjadi hamba Allah. Aku bersaksi, pakai lidah, pakai otak dengan keyakinan. Sebab itu mesti belajar ilmu tentang Tuhan. Nak mengurus rumah akan jadi lebih senang kalau Tuhan yang bantu. Nak hidup akan lebih tenteram kalau Allah jadi depan. Nak jadi bos lebih senang kalau Allah yang bimbing. Bukan hebatnya dia, bukan hebatnya kita. Kamu dicipta dari air, besar mana? Mengapa jadi sombong? Mengapa jadi malas? Mengapa jadi bohong? Kenapa jadi tuai, kecuai? Kenapa jadi benar? Karena Allah dia tercabut. Hidupnya tanpa disandarkan kepada ungkapan aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tadi imam pun menyebutnya pakai bibir, tak pakai hati, tak pakai kekuatan, tak pakai keyakinan. Maka dia tak masuk ke dalam hati, dia masuk ke bibir dan telinga. Saya mohon semua ibu dan ayah balik nanti, tolong kumpul anak-anak, ajar sendiri 2 kalimah syahadah ni supaya dia tidak terlontar-lontar nanti. Mengapa solat?
Bukan kerana Allah suruh. Solat adalah bukti bahawa saya sudah bersumpah untuk jadi hamba Allah. Saya dah buktikan kepada Allah, saya taat perintah Allah. My commitment to show, my commitment to say, my commitment to make myself hamba Allah. Kenapa puasa? Kerana saya bersumpah jadi hamba Allah. This is my commitment. Sebab itu buat terbaik kerana Allah. Bukan datang kerana penceramah, bukan datang kerana surat jemputan, bukan datang kerana arahan, datang kerana Allah. Kaki anda dibimbing, otak anda dibimbing, hati anda dibimbing, masa di sini dibimbing malaikat. Kalau tak berubah juga memang belum nasib untuk diberi petunjuk. Kenapa? 2 kalimat syahadah tidak membakar jiwa. 2 kalimat syahadah tidak menjadi tunjang kepada pikiran. Macam mana nak selesai masalah perumahan? Buat usaha, ikhtiar, komitmen. Last kali ya Allah, keserahkan kepadamu ya Allah. Aku sudah buat yang terbaik. Sebab kamu dijadikan sebagai makhluk paling baik fi astani takwim. Tapi kenapa kerjanya tak baik? Kenapa otaknya tak baik? Kenapa hatinya tak baik? Kenapa hidupnya tak baik? Kenapa dengan anak isteri tak baik? Kenapa dengan bos tak jujur? Kenapa dengan sahabat makan sahabat? Tidak lain dan tidak bukan karena kita tidak bertunjang kepada sumpah teragung ini. Sebab itu kita tak rindu Rasulullah. Kita tak pernah rasa bahagia membahagiakan Rasulullah. Kita tidak beri komitmen untuk jadi pengikut Rasulullah. Kita tak rasa Allah tengok aku 24 jam. Allah tolong aku 24 jam. Allah jaga aku 24 jam. Aku serahkan segala usaha aku hari ini kepadamu ya Allah. Aku tak mampu jaga anakku di sekolah ya Allah. Aku di pejabat ya Allah. Aku serahkan anakku ini kepadamu ya Allah. Penyerahan total dalam every single movement, every single act, every single deed. Whatever you do for Allah. Harap ridha Allah, harap bantuan dari Allah, harap Allah terima. Bahkan ramai orang puasa jasad, perutnya kosong, tahan dahaga, tapi hati tak boleh saya tak puasa pun. Otak cabat 10, lidah bau, longkang, wajah lah puasa, ngantuk tadi sahur tak tidur. Bila tazkirah ke jabatan, itu yang bos cakap dia, jangan tidur. Tidur bukan soal kita. Siapa kawan kita? Tidur kawan kita ke kita kawan tidur? Kerja kawan kita ke kita kawan kerja? Tak boleh jawab ni. Tak nak jawab. Kalau kita yang kawan memang tak sekawan tu. Ya Allah bantu aku ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Umi nak sampai panggung ini jadi sesat. Masuk sampai dalam tegur berdorongan. Wish bagi salah. Umi kata masuk ke sini anak kata ikut wish. Okay. Awak sa'i kita. Sebab dah buru-buru tak masuk KL. Dah penjen. Penjen 27. Contoh. Tapi yakin ya Allah, aku dijemput sebagai tetamu ya Allah. Aku dijemput oleh hamba-hambamu ya Allah. Nak bercakap tentangmu ya Allah. Mudahkan urusan ini. Macam mana mak terus. Weh, dah weh sudah diam. Tak apa. Dia dah bangat ni. Dia bagi kita salah juga. Boleh nampak. Ya Allah mudahkan. Aku malu kalau datang lambat ya Allah. Bos dia tak malu sikit datang lambat. Maaf bos.
Kini kekuatan. Dia suruh orang datang cepat, tapi dia datang lambat. Itu penyakit siapa? Nih, contoh. Minta maaf, Ustaz. Kau tak maaf, dia dosa kan? Sebab selalu tradisinya, we wait for nothing. Pengarang syahadat dulu. Kau suruh orang datang on time, tapi kau tak datang on time. What kind of leader are you? Betul atau tidak? Aku kesal sangat kalau kita tunggu ahli kerja. Be punctual. Walas demi masa sesungguhnya kamu dalam kerugian. Ini contoh. Dibanding dengan banding ini tak bagus sebenarnya. Tapi kadang-kadang berbanding. Kalau pergi ke syarikat swasta, big boss turun tunggu kita dah. Bulan puasa, big boss tak makan dulu, dia tunggu kita berbuka. Nak raikan tetamu yang namanya tak Islam, yang namanya tak puasa, tapi iring kita pergi berbuka puasa. Dia tunggu kita. Nampak? Bukan minta ditatang-tatang, tapi obey your letter. You sign the letter. Betul atau tidak? Bertanggungjawab pada tanda tangan. Karena tanda tangan itu akan datang kepadamu nanti. Hati-hati. Jadi balik soal keyakinan. Kita puasa bukan perintah Allah saja, perintah-perintah yang Allah sudah angkat dalam akad dan sumpah kita. Aku berpuasa karena Allah, karena aku sudah berikrar depan Allah bahawa aku bersaksi, aku taat, aku setia, aku nak jumpa dia, aku nak ikut peraturan dia, aku terima semua takdirnya. Asyhadu an la ilaha illallah, bukan kosong, bukan untuk diungkap, tapi untuk diyakini, dimasuk dalam darah, dimasuk dalam saraf, dimasuk dalam setiap minit putusan kita. Semua urusan mesti bersandar pada dua kalimat syahadat kita. Tak ada Tuhan melainkan Allah. Bos tak tengok tapi Allah tengok. Isteri tak tengok tapi Allah tengok. Inilah yang menyebabkan kita mampu puasa. Bukan kerana manusia, kerana kita tahu Allah tengok. Tahu, tapi keyakinan belum tuntas masuk ke tulang hitam kita sehingga kita tidak merasa Allah berada di sebelah kita 24 jam. Mana ada ruang untuk bohong, mana ada ruang untuk malas, mana ada ruang untuk konten, mana ada ruang untuk cuai, mana ada ruang untuk fitnah, mana ada ruang untuk bohong orang. Mudah-mudahan keyakinan ini akan diulang karena dua kalimah ini menjadi penanda paling utama. Kamu mati, kita mati dalam husnul khatimah. Siapa yang mampu mengucap dua kalimah syahadat di saat berpisahnya roh dan jasad, garanti Allah sudah janji mati husnul khatimah, lintas hormat masuk syurga, boleh mak nak ke sana. Oleh itu semasa hidup ini tolonglah ulang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu ratus kali, supaya dia menyerap masuk ke dalam saraf, menyerap masuk ke dalam darah, menyerap masuk ke dalam sum-sum tulang, supaya ketika nazar tenaga sudah tak ada, otak sudah tidak berfungsi, tapi saraf-saraf masih boleh menolak untuk kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau paling pendek la ilaha illallah. Nabi 11 tahun dakwah tidak ada solat. Karena Nabi naik Isra Mi'raj di tahun ke-12. Apa senjata yang Nabi guna untuk dakwah? Bilal yang diseksa Allah ahad. Satu perkataan ini mampu menyelamatkan Bilal dari semua kezaliman. Tak yakin dengan kita, kerana dua kalimah syahadah yang diungkapkan masuk ke dalam darah, masuk ke dalam daging. Kamu boleh seksa jasad aku, tapi kamu tak
boleh cabut keyakinan aku. Tiada Tuhan melainkan Allah. Ini kekuatan-kekuatan yang nak diangkat. Mudah-mudahan dengan berlandaskan ini, puasa kita akan jadi lain, semangat kita akan jadi lain, keyakinan kita akan jadi lain. Tak sempat tengok buruk orang, tak sempat tengok tak cantik orang, tak sempat tengok cantiknya kita, tapi yang sempat tengok buruknya kita. Umi sudah 72 tahun. Masa yang dibekalkan sangat-sangat pendek. Tapi teruslah berusaha walau pendek mana pun. Tuan tadi kata saya belum bersara lagi. Bermakna umurnya masih panjang. Betul? Sempat penjen lah kan? Tawaran ni jauh. Saya ada bawa tip ni. Ini panggil tip umur. Yang minta umur panjang. Nisbu Syamban. Tuan sekarang berapa Cik Asmadi? 51. Umur yang sudah habis. Panjang ke pendek? Sangat. Panjang ini yang sudah habis. Banyak dosa ke banyak pahala. Sepanjang ini umur yang sudah selesai. Agak-agak nak sampai berapa umur? Besar 60. Betul? Ruangnya tinggal hanya ini. Panjang ke pendek? Panjang ke pendek? Pendek je Asmadi. You have a very little time. So do your best to fulfill doa 15 Sya'ban. Berikan aku umur panjang untuk ibadah. Boleh? Okay. Jadi 60 adalah stesen anda meninggalkan di PKL. Bermakna ada lagi sikit ini, buatlah yang terbaik. Best of the best for everyone. Itu tujuannya. Yang mau pendek-pendek agak panjang ke pendek ni? Hari ini mati tidak kira tua. Matinya muda-muda belaka. Ditidurkan terus tidur. Oleh itu minta tanya dari orang lain, minta maaf kerana waktunya sangat terhad. Bagi sejam tak cakap satu dunia akhirat letih. Betul? Jadi sekali lagi kita dapat kekuatan, tolong hargai. What are you going to do? Ambil impian. Apa matlamat? What is your vision and your mission? Bukan di BKL dengan vision mission saja. You must have your personal vision. Ini yang minat tinggalkan. Pertama, jangan lupa balik, tolong ungkapkan 2 kalimah syahadah ke telinga anak sampai dia faham. Bila kamu mengucap 2 kalimah syahadah, kamu terima semua takdir yang anda lalu, semua takdir yang Allah jumpakan, semua takdir yang anda ditemukan. Jangan lupa, ada 8 jenis. Satu ada sakit, ada sihat, ada senang, ada susah, ada bercerai, ada bersatu, ada dekat, ada jauh. Boleh nampak? Ini takdir yang sudah dipetakan oleh Allah 50,000 tahun sebelum langit dan bumi dicipta. Dan so long already for you. So jangan tanya pasal apa saya gini, pasal apa gini. Saya solat tapi kenapa begini? Dia tak solat tapi kaya macam mana? Kerana kaya dengan akidah, kaya dengan hubungan keyakinan bertuhan, tidak ada kait-mengait. Kerana orang bukan Islam jauh lebih kaya, dia tak ada akidah pun, tak solat pun. Kita pula banding, dia pun tak solat tapi kaya. Kita ni solat lebang-lebang kali tapi bagus sudah ada. Letih. Kerana dia tidak menilai dia punya Allah, orang sana tak punya Allah. Dia ada akhirat, orang sana tak ada akhirat. Dia ada syurga, orang sana tak ada
Nih keyakinan. Apalagi duduk di bandaraya, silap gaya jadi hantu raya. Ini kekuatan. Umi 18 tahun bertugas di bandaraya. Bukan di Kuala Lumpur yang sangat baik, budi pekertinya, pemurah, penyayang, menyantun orang setengah mati. Sampai ada tetamu dan ada pinggan-pinggan khas bila datang ke rumahnya, menjamu orang di api-api. Ketika dia meninggal, syahadatnya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kemana roh orang ini ditempatkan? Kerana orangnya sangat baik, orangnya sangat pemurah, orangnya sangat ambil berat tentang hal orang-orang. Nabi jawab, dia tetap di neraka kerana dia belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia belum berikrar jadi hamba Allah. Sebab itu ibadah yang tidak ditumpang dengan 2 kalimat syahadat, ibadahnya tertolak. Kita jangan sampai Ramadan kali ini ibadahnya tertolak. Apalagi Umi yang sudah hujung-hujung. Umur umat Muhammad 60, sikit 70, jarang-jarang 80, adalah sikit 90. Jadi Umi dah termasuk yang jarang-jarang. Anda yang masih kuat, kalau belum mampu mengangkat balik aku hamba Allah. So visi pertama, what is your mission? DPKR, biar DPKR pegang. You may not see your personal vision. Anda nak jadi apa? Pertama, aku nak jadi hamba Allah. Bukan hamba perut, bukan hamba kerja, bukan hamba gaji, bukan hamba suami, bukan hamba isteri, bukan hamba rumah, bukan hamba DPKR. Aku bertugas kerana Allah. Allah letak aku di DPKR untuk uji aku hamba Allah atau hamba DPKR. Saya buat kerja kerana Allah, diperhati Allah, bersama Allah, ditolong Allah, dan hasilnya aku serahkan kepada Allah. Sebab itu pijat cemerlang tidak jatuh pada orang rajin, dia jatuh pada orang bertuah. Tuhan, siapa pernah dapat pijat cemerlang tak tanya? Ya. Apa perasaan? Berapa lama gembiranya? Berapa lama segembiranya? Sampai sekarang? Setahun. Anugerah di PKM setahun gembiranya. Banyak sikit. Setelah berapa lama bertugas? Oh, jangan main-main wak kedekut ya Rabbi. Kacau tu. Ada orang 20 tahun baru dapat naik pentas. Ini ceramahnya harus diberhentikan. Kerana bila ceramah sampai ke tahap, kita akan tengok 3 muka. Pertama muka jam, kedua muka berceramah, tak berhenti kedua orang tua ni. Ketiga muka pintu. Mana pintu yang paling ceramah? Jadi Syekh Azmadi, saya faham. The message cross, don't worry. Okay. Jadi sekali lagi pesan seorang ibu, pesan seorang tua, pesan seorang hamba Allah. Tolong angkat 2 kalimat syahadat tuan-tuan. Seperti mengangkat pedang yang akan membunuh semua maksiat. Dia akan meninggalkan semua, membuang semua dosa, membagi semua sombong, memotong semua kedekut, membuang semua kejahilan. Belajarlah ilmu apapun, tapi tidak belajar ilmu tentang mengenal Allah. Kita tak jumpa namanya cemerlang. Kita nampak cemerlang fizikal, tapi belum tentu cemerlang hatinya. Kerana dalam hati kita, dalam jasad kita ada nafsu.
Dan adik iman, berapa ramai orang puasa kerana nafsu. Sangat sedikit yang berpuasa kerana iman. Sebab itu dia menjamu seleranya sepuas-puasnya, sekenyang-kenyangnya, karena puasanya digandingkan dengan nafsunya. Puasanya puasa jasad, dia tidak pernah menyimak apa dalam perkara pikirannya, apa dalam hatinya, apa harapan dia pada puasanya, bagaimana dia nak serahkan puasa ini bila dicatat Allah kalau seluruh anggotanya tidak berpuasa. Yang berpuasa hanya perutnya sahaja. Maka sekali lagi, rasakanlah bahawa Allah itu sangat dekat, lebih dekat dari urat leher kita. Allah itu sangat baik, tidak pernah berhentikan jantung kita. Allah itu sangat baik, kita tak pernah berhentikan darah kita. Allah itu sangat baik, tidak pernah berhentikan kaki dan tangan kita. Allah itu cukup baik, tidak berhentikan otak kita. Allah itu sangat baik kerana terus beri mata untuk kita, beri telinga untuk kita, beri kita kekuatan dan diberi kesempatan masih hidup. Maka belajar saya nak jadi hamba Allah, nak jadi khalifah Allah di dunia, terutama di bandaraya ini. Ketiga, nak jadi calon syurga Allah. Layakkah Dewan Bandaraya ini menyediakan lantai untuk semua ahlinya masuk syurga? Ini soalan yang harus dijawab oleh setiap majikan. Kalau Dewan Bandaraya tidak layak untuk menyelamatkan anak buahnya menjadi calon syurga, maka terhumbanlah tugas itu kepada yang namanya ketua. Oleh itu carilah mission-mission yang baik yang akhirnya menghantar anak buah kita ketiga visi ini. Khalifah Allah, calon syurga, hamba Allah, calon syurga Allah. Hamba Allah, khalifah Allah, dan calon syurga Allah. Maka benakanlah nilai-nilai yang baik, benakanlah makna-makna yang baik. Kita datang sini maknanya apa? Bukan melalui menjalankan tugas saja. Kita datang ke sini untuk rasa dekat dengan Allah. Kita datang sini untuk menambah pengetahuan. Kita datang sini kerana Allah. Kita datang sini untuk dekat dan akhirnya dijemput Allah dalam keadaan yang baik. Kerana kita sudah beribadah. Kerana tidak ada majlis paling diangkat dan paling tinggi di mata Allah selain majlis ilmu yang mengingatkan hamba-Nya kepada pencipta dan akhir hayatnya. Jadi jutaan terima kasih diucapkan pada Cik Asmadi dan seluruh jawatan kuasa yang memberikan ruang berharga ini untuk Umi berkongsi sedikit ilmu dan pengalaman. Mudah-mudahan konsen ini membuat anda jatuh cinta dengan Allah, bukan takut dengan Allah, jatuh cinta dengan Rasulullah, jatuh cinta dengan ayat-ayat Allah, bukan ayat-ayat WhatsApp, Facebooknya, tapi Facebook Allah harus jadi ayat-ayat pertama yang kita baca. Kerana ini sahaja yang mampu menyelamatkan kita dari apa saja sulitnya di dunia dan sulitnya di akhirat nanti, insyaAllah. Jadi menyusun 10 jari. Mohon ampun dan maaf anda kata ada yang tak kena di mata dan di hati. Yang cantik hadiah dari Allah, yang tak cantik adalah kelemahan kami sendiri. Dan andai kata inilah pertemuan terakhir kita di bumi Allah, dan anak-anak mendengar berita Umi berangkat berjumpa Allah, sudi apa lagi dia mengirimkan sekeping Fatihah untuk Umi. Mudah-mudahan kiriman Fatihah ini akan memudahkan perjalanan Umi ke alam bangsa, dan kita berharap kita akan ditemukan begini di syurga Allah. Hasil keberkahan dan keikhlasan datang ke sini
tanpa rasa ikhlas kita tak jumpa. Maka buatlah kerja dengan ikhlas kerana Allah dan mencari redha Allah, nak balik jumpa Allah. Selamat beribadah, selamat berpuasa, selamat memburu cinta Allah, selamat memburu ampunan Allah, dan selamat bersedia melalui Lailatul Qadar insyaAllah. Bonus 83 tahun Allah sediakan untuk kita yang bernama hamba Allah dan pengikut Rasulullah. Mudah-mudahan kita tidak pernah terlambat dan kita tidak pernah jemu untuk membangun cinta besar ini. Jadi terima kasih banyak. Selamat berpuasa dan akhirnya selamat berhari raya. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan dalam perjalanan usia-usia yang masih tersisa. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada soalan ke? Kalau ada yang nak bertanya, silakan. Yang mana tu? Oh, tak selesai. Terima kasih, ingat tu. Yang mana tak selesai? Okey, 3 amin yang Nabi sudah aminkan doa daripada Jibril ketika naik mimbar. Tangga-tangga mimbar tu 3 je. Kalau dulu tu pilihan mungkin dah dibawa ke. Pertama tadi apa? Yang pertama, anak yang membiarkan orang tuanya terlantar, hilang syurganya, tak ada kuncinya. Jangan suami takut isteri tanpa biarkan mak. Ini sudah jadi tradisi sekarang. Mak nak duduk dengan anak perempuan, sedangkan anak perempuan sunat saja jaga maknya. Anak lelaki wajib jaga maknya. Jangan sampai saya tak biasa, tak kuasa nak layan mak awak. Bagilah kat rumah orang lain. Kalau rasa-rasa nak genggam calon syurga, nak genggam kunci syurga, tolong utamakan your mom, your father. Jadikan mereka raja dan permasyuri. InsyaAllah anda akan jadi orang paling bahagia di mata Allah. Itu yang pertama. Amin yang kedua, orang yang masuk ke bulan Ramadan, ya Allah limpah keampunan, dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka, diberi kasih sayang rahmat. Ya Allah. Tapi sayang, tidak ada perubahan berlaku pada dia. Tidak benar-benar, tidak pernah berusaha untuk bertaubat, malah meneruskan kerja hariannya sebagaimana yang dibuat di luar bulan Ramadan. Akhirnya dia keluar di bulan Ramadan tanpa membawa ampunan dari Allah. Itu yang celaka. Dan yang ketiga, terima kasih tanya, orang tua dia selalu lupa kan. Yang ketiga, celaka umat Muhammad kiranya mendengar disebut nama Muhammad tapi tidak berselawat untuknya. Disebut nama Muhammad, orang yang menjadi umat Muhammad nak jawab apa? Sallallahu alaihi wasallam. Itu juga Nabi nanti tak tengok kita ya. Kisah seorang pemuda mimpi jumpa Rasulullah. Dia tidak pernah berselawat. Lintas dengan Nabi, dia kata apa? Bila terjaga, dia tahu Nabi tak tegur dia, tak tengok dia. Ya Rasulullah, kenapa kamu tak tengok aku? Kerana kamu tidak pernah berselawat untuk aku. Berdoa, berubah jadi baik, berselawat banyak-banyak. Akhirnya dia diberikan mimpi sekali lagi. Dia dapat mimpi betul juga berjumpa Rasulullah. Dan akhirnya Rasulullah tegur dia. Rasulullah bagi salam dengan dia. Kerana dia sudah pun mengenali selawat dan ucapan selamat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk mereka yang sentiasa berselawat bila mendengar disebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapnya menjawab soalan.
Ada yang lain? Ya, silakan. Kalau boleh jawab, jawab. Kalau tidak, utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak ungkap bila doktor mengatakan tadi kesedihan disebabkan tindakan terhadap peroperasian. Contoh kan, kita berbalik pada amanah dan tanggungjawab yang kita telah diarahkan. Bila kita nampak situasi yang berlaku adalah gambaran yang tidak sepatutnya, apa tanggungjawab kita untuk menyelesaikan permasalahan yang berlaku. Ibaratkan mana mungkin contoh bila setiap ibaratkan mencuri space. Bila mencuri space, adakah dia dengan Tuhan macam mana, amanah yang diberikan oleh petugas tu macam mana, dia melibatkan tanggungjawab dan amanah yang diberikan. Yang satu konteks yang lain, adakah dia diibaratkan menceroboh, mengambil satu space tanpa kebenaran, dia dengan Tuhan dianggap macam mana? Okey. Kerja tak betul lah sekiranya. Okey, boleh. Artinya, if you're not doing your good thing, sebab itu nak jadi baik, mesti dia dekat dengan Allah dulu. Sebab itu, siapa yang bekerja kerana Allah, pertama dia bekerja dengan Allah. Dia bekerja kerana Allah, niat rumah kerana Allah. Kedua, bekerja dengan Allah, Allah tengok aku. Ketiga, dia tahu Allah nilai kerja dia. Dan keempat, hasilnya diserahkan kepada Allah. Itu baru kita ungkap apa dia bekerja kerana Allah. Kalau mulutnya kerja kerana, kenapa kerja? Kerana Allah. Tapi montang ke dia, morong ke dia, buang masa dia, cuai dia sekalinya. Okey? Jika ini berlaku, dia bukan jadi hamba Allah. Dia jadi hamba setan. Dia jadi hamba nafsu. Nafsu tidak akan bawa kita jumpa yang baik. Sebab itu ini pun mungkin dalam siri lain mungkin insya-Allah. Mana yang kita nak kenalkan siapa kita? Who am I? Kalau kita merasa dalam dasar kita Allah bagi, pertama ada 3 unsur. Pertama unsur binatang, unsur malaikat dan unsur manusia. Tiga ragam. Semua ada. Okey? Jadi kalau dia binatang yang dia ingat makan tidur, makan tidur, makan tidur gaduh, makan tidur gaduh. Itu perangai binatang. Kedua, ini dalam badan kita. Ini Imam Ghazali kata, okey? Cari buku kimia kebahagiaan. Kedua, okey? Ada perangai, tadi perangai apa? Binatang. Kedua perangai syaitan. Perangai syaitan apa? Nak gaduh. Nak tidak bawa beradakan orang, nak bawa penuh cerita buku. Ya, itu memang dalamnya dikendalikan oleh syaitan. Dan yang ketiga ada elemen malaikat. Elemen malaikat ni yang buat tarik kita. Kalau ada kawan kita, jom lah dengar ceramah. Tak kuasa aku, biasa je. Bukan berubah pun. Saja, tak ada program dalam puasa. Kalau tidak dia, kita aerobik ke padang tu lagi senang. Betul tak? Betul. Dia tidak tak terdorong untuk dekatkan orang hamba Allah, hamba-hambanya kepada Allah. Jadi kita kata, apa terjadi? Kalau dia kerja tidak kerana Allah, maka kosong di mata Allah. Walaupun gajinya 40 juta. Walaupun hartanya 40 million. Okay? Sebab itu Allah kata, aku tak tengok gaji kamu, kedudukan kamu, harta kamu. Tapi yang aku tengok adalah hati kamu. Okay? Yang ketiga, apa kesannya pada jabatan? Dosa seumur hidup. You waste your time, how to pay? Macam mana nak bayar dengan DBKL? You can't pay, man. Definitely Allah akan bayar kau di sana. Sebab itu orang yang tak sibuk mengurus dengan baik, Allah akan sibukkan dia dengan benda-benda lapor. Ya, Allah akan sibuk nak pakai WhatsApp ni 4 hari 4 malam tak jemu. Okay? Dan akhirnya kehidupan. Umi dulu sebelum bercara jadi dilantik oleh Kementerian Pendidikan menjadi kaunselor pekerja. Punya ramai manusia di jabatan-jabatan kita. Dan sakit otaknya, sakit perasaannya, sakit hidupnya. Sakit, segala sakit. Sebab itu sampai hari ini Umi kekalkan klinik kaunseling Umi di rumah. Nak bantu yang sakit-sakitnya supaya tak terus sakit. Okay? Sebab yang skizo ramai. Yang skizo artinya sudah tak nampak hitam putih. Yang sudah tak nampak baik dan tak nampak. Sebab itu kalau kita sempat ada kesempatan pergi ke Tanjung Rambutan, seorang eksekutif yang dapat cemerlang setiap tahun, akhirnya tikam isterinya 7 kali.
Dan dia 3Z gila 5 minit sahaja. Ini kau nanti kau nak buat stres lah pula. Ini tadi stres sebenarnya. Sebab tanya tadi, apa jadi dengan dia? Siapa curi masa Allah? Allah tak bagi lepas. Dia kontrak 84 oh. 85. 85 tak kira lah, tapi 4 tu dah kira remeh barang lah dah. Contoh. Ataupun dah tunggu lift dah. Kerana dia tidak merasa dilihat Allah, dia tidak merasa dikira Allah, dia tidak merasa dia nak jumpa Allah, dia tak nak rasa, dia tak nak bayangkan dia nak dapat hasil yang baik. Setiap petani menanam mesti mengharapkan buahnya apa? Cantik. Tapi kita semai yang disemai yang dituai busuk belaka. Ini hasilnya. Sebab tak ada orang pencen yang bahagia. Ada orang sakit sebelum pencen. Belum pencen tapi macam dah pencen. Saya ada 3 tahun je lagi, tak payahlah belajar apa-apa. Dia nak 3 tahun tu dekat ke? 3 tahun terminit ke? 3 hari pun kau nak kena bertanggungjawab. Alah, saya minggu depan Sara tak payah, tak teruk dah, rehat lah pula. Jangan. Umi hari bersara, hari terakhir bersara masih pergi lagi teaching practice, menilai belajar-belajar. Last day doktor, last day nak jawab dengan Allah apa? Bukan nak jawab dengan jabatan. Jabatan tak tahu apa-apa pun. Tapi kita yang terima hasilnya. Maka dia akan bekerja dalam keadaan tidak gembira. Kata musuh ramai, tak suka orang tengok, tak suka orang tahu, tak payah cerita, kunci pincu, macam-macam. Ini buat training untuk jabatan-jabatan. Ya Allah, Tuhan tahu kan macam-macam penyakit ada. Okey, itu sebab itu kita Umi adalah salah seorang jurulatih yang dilatih daripada antarabangsa. InsyaAllah kalau di short courses 3 hari 2 hari sehari waifa, bikin help insyaAllah. Nak jumpakan dengan Tuhan, bukan nak jumpakan dengan duit, jumpakan dengan Tuhan. Maka yang kena tadi tu kerana Tuhannya hilang, jadi duit jadi Tuhannya. Jadi tak jumpa namanya Surahallahul Azim yang baik. Okey, kita doakan dia berubah. Kalau ada lah yang macam itu, boleh. Pakai duit salah mesti salah, pakai masa salah mesti salah. Allah kata aku bagi apa yang kau buat. Aku ni pemurah, aku ni penyayang, tapi aku bagi ikut apa yang kamu buat. Okay? Kalau kamu buat baik, aku bagi baik. Kalau kamu buat kamu, aku bagi apa yang kamu buat. Okey. Sebab tu kita close dengan Allah ni mesti ada 2-3 keedah lah sebenarnya. Not just say. Sebab tu training saya akan buat amali untuk kamu rasa kamu ada Allah ke tak ada. Abang pun nangis. Abang pun boleh nampak dia tak ada turning point. Contoh, bukan nak promo, tapi kebetulan ada soalan. Okey, boleh? Ada lagi? Takutlah pula ataupun mana faham semua dah, ataupun tak faham langsung doa. Okey, boleh? Okey. Nak balik kan ni? Ini ada sisi umur kan? Okey, saya rasa kita tangguhkan. Terima kasih Umi dan juga kepada hadirin yang sudi mengumpulkan soalan kepada Umi tadi.